Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua murid Islam tahun 4. Baik, pada hari ini kita akan sambung pembelajaran dalam bidang Al-Quran, bawah tajuk Tadabbur Surah Al-Ikhlas. Baik, setelah kita membaca surah Al-Ikhlas dengan betul, kemudian kita menghafaz pula surah Al-Ikhlas dengan betul, kemudian kita akan tadabbur pula surah Al-Ikhlas. Tadabbur surah Al-Ikhlas ini bermaksud kita nak tengok apa maksud ataupun pengajaran tersirat daripada surah Al-Ikhlas. Baik, mari kita tengok dalam buku teks surah Al-Ikhlas ni, buku teks muka surat 26. Okey, di dalam buku teks ni kita suruh perhatikan dan baca. Okey, tengok gambar tu. Buku teks ni memberi gambaran, tengok ada ritan Arab tu yang pakai dan sorban tu kan. Wahai Muhammad, maksudnya gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Ini mereka ada di kalangan orang Quraisy Arab bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimanakah Allah Tuhanmu itu, iaitu Allah. Maka setelah ada pertanyaan itu, Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Maka turunlah surah Al-Ikhlas menjelaskan persoalan tadi. Okey, baik. Sekarang kita nak tengok satu persatulah ayat surah Al-Ikhlas. Kita tengok dulu. Cuba baca sama-sama surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, pendek saja. Surah Ikhlas ada 4 ayat. Kita tengok dekat sini bawah ni ada info ting ni. Lampu tu kan, info dia. Okay, kita tengok sikit info dia. Dia kata surah Al-Ikhlas merupakan surah yang ke-112 dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ada 114 surah. Jadi surah Al-Ikhlas ni surah yang 112. Surah yang ke-112 daripada 114 surah dalam Al-Quran. Surat nak habis dah tu. Kemudian yang kedua dia kata mengandungi 4 ayat. Ada 4 ayat. Ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga, ayat keempat. Okay, ingat tu . Ini poin-poin penting lah. Isi-isi penting yang kita kena ingat. Kita kena faham, kita kena ingat. Tadabbur. Okey, kemudian surah Al-Ikhlas ini adalah salah satu surah Makkiyah. Surah Makkiyah. Apa surah Makkiyah? Surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan di Mekah. Surah ini Nabi dapat wahyu ketika mana Nabi berada di Mekah. Wahyu itu turun, surah ni turun ketika Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi dinamakan surah Makkiyah. Faham tak? Surah yang ke-112 ayat, ada 4 ayat. Kemudian surah Makkiyah. Kemudian kita tengok di sebelah sini, saya nampak saya tunjuk sini, surah ini juga dikenali dengan surah Al-Ikhlas. Kenapa dikenali dengan surah Al-Ikhlas? Dalam surah ni tak sebut pun perkataan Al-Ikhlas, tak ada. Kenapa? Kerana ia menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Menegaskan kemurnian tauhid. Ingat tu, menegaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Kesucian ataupun kemurnian tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sembah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud kemurnian tauhid kepada Allah. Kemudian menjelaskan juga Allah memiliki sifat sempurna. Allah yang memiliki sifat paling sempurna. Itu surah Ikhlas ni menjelaskan kemurnian tauhid kepada Allah. Apa dia? Hanya Allah yang memiliki sifat sempurna. Tak ada siapa pun yang sempurna kecuali Allah sahaja. Allah yang memiliki sifat sempurna yang menafikan segala bentuk perkara syirik kepadanya. Menafikan segala bentuk perkara syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Syirik ni apa? Syirik ni maksudnya yang menyentuhkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang menyamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada
Tak ada siapa pun yang dapat sama dengan Allah SWT. Hanya Allah sahaja yang memiliki sifat sempurna. Okey, kemudian sesungguhnya tidak ada sesuatu makhluk yang menyamai dan menandinginya. Okey, maksudnya dekat sini dia menjelaskan lagi tak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada dua sahaja. Yang pertama Tuhan, yakni Allah. Yang kedua selain daripada Allah, ma-siwa Allah, selain daripada Allah itu kita panggil makhluk. Tuhan, makhluk, dua saja. Allah, Tuhan, satu saja. Tuhan satu saja, itu Allah. Selain daripada Tuhan, selain daripada Allah, itu semua kita panggil makhluk. Langit, langit itu bukan Tuhan, maka dia makhluk. Bumi, bumi itu bukan Tuhan, dia makhluk. Apa lagi? Cahaya, cahaya itu bukan Tuhan, dia makhluk. Macam tu lah. Jadi tak ada siapa pun makhluk yang menyamai kehebatan, kesempurnaan, kesucian Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ingatlah. Ini antara poin-poin isi-isi penting. Okey, kita tengok pula maksud di setiap surah ni. Nanti kamu kena jawab soalan. Dalam latihan tu kamu kena ingat balik apa yang Ustaz cerita ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasihani. Kemudian ayat yang pertama, Qul huwallahu ahad, katakanlah wahai Muhammad SAW, Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Itu maksudnya. Kemudian Allahus Samad, ayat yang kedua, Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Allah menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Itu maksud As-Samad. Allah menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Kemudian lam yalid wa lam yulad. Allah, ia tidak beranak dan ia pula tidak diperanakkan. Itu maksud lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Allah itu Esa. Okey, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Itu maksudnya ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesiapa pun yang setara dengannya. Itu maksudnya. Pendek saja. Kalau kamu dah jawab soalan lagi, kamu boleh merujuk muka surat 27 ni, tengok balik Ustaz terang tadi. Okay. Semua isi penting banyak ada di sini. Kemudian kita tengok pula seterusnya kepentingan. Apa kepentingan? Ingat Ustaz pesan, bila sebut kepentingan maksudnya benda-benda yang baik yang kita dapat. Itu maksud kepentingan. Kalau akibat, ada dengar akibat maksudnya benda-benda yang buruk, yang tak baik lah. Kalau kepentingan maksudnya benda-benda yang baik. Yang baik-baik kita dapat itu masuk kepentingan. Yang pertama, nombor satu, apa kepentingan surah Ikhlas ni? Menguatkan pegangan akidah kepada keesaan Allah. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Esa. Kalau kita beriman kepada ayat ni, akidah kita akan kuat. Hanya Allah sahaja Tuhan, keesaan Allah. Yang kedua, menghindarkan diri daripada perbuatan syirik. Ini pun baik, itu maksud kepentingan. Kita akan terhindar daripada perbuatan syirik. Kita Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung sekalian makhluk. Kita akan minta pada Allah sajalah. Kita tak bila minta dekat jin ke, benda-benda syirik lah. Kita beriman bahawa Allah saja tempat bergantung sekalian makhluk. Okey, kemudian yang ketiga, sentiasa berdoa kepada Allah. Sebab kita mengimani bahawa Allah itu tempat segala bergantung sekalian makhluk. Kita nak mohon hajat, kita minta doa pada Allah lah. Itu maksud sentiasa berdoa kepada Allah. Sakit ke, tak sakit ke, sihat, kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kewajipan kita. Yang keempat, satu kali bacaan surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Ini kepentingan jugalah. Kelebihan surah Al-Ikhlas ni, Nabi Muhammad SAW sebut, surah Al-Ikhlas ni kalau kita baca, dia menyamai 1/3 Al-Quran. Kelebihan itu. Yang kelima, ganjaran syurga kepada yang mengamalkan surah Al-Ikhlas. Daripada tadilah, bila kita beramal, kita mengimani, kita ikut apa yang surah Al-Ikhlas ni ajar kita, jadi insya-Allah kita akan dapat ganjaran syurga. Yang keenam, diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga lah, insya-Allah, amin rabbal alamin. Yang ketujuh, membentuk peribadi muslim. Bila kita beriman dengan
dengan apa yang diajar dalam surah Al-Ikhlas ni, kita akan lebih waspada dalam membuat apa-apa tindakan, kemudian akan membentuk peribadi Muslim yang baik, insya-Allah, yang soleh dan solehah. Jadi selepas penerangan ni, Ustaz nak kamu jawablah soalan di dalam buku aktiviti muka surat 12. Muka surat 12 tadabbur surah Al-Ikhlas. Senang saja. Nombor 1, kalau nak jawab dalam Rumi pun boleh, tak ada masalah. Ini jawapan dia, jawapan pilihan ni senang saja. Ada jawapan pilihan, tak perlu fikir dah. Baca, faham, kemudian jawab, insya-Allah. Surah Al-Ikhlas diturunkan di kat mana tadi saya letak? Al-Makkiyah tadi kan. Okey, surah Al-Ikhlas mengandungi berapa ayat? Surah ini dikenali dengan surah Al-Ikhlas kerana menegaskan kemurnian. Tadi cari. Allah memiliki sifat apa? Yang menafikan segala bentuk syirik padanya. Tadi ada juga dekat buku teks tadi. Tidak ada sesuatu makhluk yang apa? Dan menandinginya. Okey, baik. Kemudian ini sesuaikan sahaja, padankan sahaja. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu esa. Allahu samad, Allah itu tempat bergantung segala makhluk. Lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Sesuaikan. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Sesuaikan. Kemudian ini tandakan pada pernyataan yang menerangkan kepentingan tadi. Kepentingan tadi itulah muka soalan tak terang tu. Yang mana yang kau baca sini, yang mana yang baik itu kepentingan, maksudnya tanda right. Yang baik tanda right, yang tak baik tanpa kau. Faham lah? Okey, itu saja Ustaz harap kamu dapatlah jawab soalan yang baik, insya-Allah. Semoga diberikan fahaman yang baik, insya-Allah. Amin.